Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zukna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamam malaikatil muqarrabin fi afatin arhamar rahimin. Amin. So first kali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada moderator kita Muhammad Syahiran bin Salim atas perkenalan yang diberikan tadi lah. Okey, so macam yang Cik Syah dah bagi tahu, so hari ini kita akan belajar sedikit tentang bagaimana kita nak buat design lah, simple graphic design menggunakan online tool iaitu Canva lah. Okey, so sebelum kita pergi lebih mendalam tentang Canva ni, so saya nak clarify beberapa thing lah. Yang pertama mengenai expectation peserta lah. Okey, so macam yang Cik Syahiran dah perkenalkan tadi, sebenarnya graphic design ni memang bukan satu kepakaran saya lah, atau so saya mengharapkan supaya penonton semua tak mengharapkan hasil graphic design yang betul-betul bercakap level yang betul-betul cantik lah. Tapi dekat sini apa yang kita cuba nak tunjukkan adalah macam mana kita boleh gunakan Canva tool ni untuk memudahkan lah dan mempercepatkan kerja design kita lah. Okay. Alright, so untuk tidak meninggalkan masa lagi, so kita akan tengoklah, start buat tengok Canva. So saya akan start share screen. Okay, sebentar. Okay, so first kali apa yang kita perlu buat, kita perlu akses laman web Canva lah. Okay, so kita boleh pergi ke canva.com. Okay, so kita tekan kat canva.com ni. So bila kita load, ini adalah interface ataupun landing page untuk canva.com ni lah. Okay, so untuk beginner, okay, Canva ni, okay, Canva ni adalah percuma lah. Okay, untuk basic user, Canva adalah percuma. Share screen ni gelap lah dia punya screen. Okay. Oh, kejap Okay, ada masalah teknikal sikit. Kita tengok. Okay kah? Dapat kah share screen? Okay, boleh teruskan. Alright, terima kasih Cik Syah. Okay, so sekali lagi so kita buka web browser kita. Okay, then kita access ke www.canva.com lah. Okay, canva.com, dan bila kita masuk, ini adalah landing page untuk canva.com ni lah. Okay, so basicnya macam saya cakap tadi, benda ni basicnya adalah percuma. Okay, walau bagaimanapun dia ada package yang untuk berbayar lah. Okay, kalau kita nak akses konten yang lebih lah. So kalau macam biasalah, plan yang free ni dia ada a few limitation lah. So that mean dia akan ada template yang limit, design type pun yang agak limit. Okay, and a few thing limit berbanding kalau kita melanggan package yang berbayar lah. Okay, pro package dan sebagai enterprise package. Okay, so yang pro dengan enterprise ni saya takkan hurai banyak lah untuk hari ni. So untuk hari ni saya sendiri pun akan pakai, kita akan explore yang basic free function lah yang ditawarkan oleh Canva. Okay, so mengapa Canva? Okay, mengapa Canva? Okay, kalau kita nak buat pembandingan lah, kalau saya boleh buat sedikit pembandingan, mungkin kita nak, apa yang saya boleh bandingkan, mungkin kita akan bandingkan sedikit dengan tool offline tool yang biasa digunakan lah. Mungkin Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator. Okay, boleh katakan yang pertamanya daripada segi platform lah, Canva ni adalah bentuk online, manakala Adobe dia offline, kita install dalam PC. Walau bagaimanapun versi Adobe yang terkini, Creative Cloud, dia dah banyak embedkan function-function yang online lah. Okay,
kelebihan Canva lagi, sedikit kelebihan Canva, dia adalah web based, so kita boleh access kat mana-mana. Even kita ada version mobile phone, okay, boleh install. Dia ada banyak template, so kerja design kita senang lah. Okay, so kalau benda yang kita nak buat tu mungkin lebih mudah dan cepat kita gunakan Canva berbanding kita gunakan Adobe Photoshop ataupun Illustrator lah. Okay, tapi drawback dia berbanding dengan Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator, Adobe Illustrator dan Photoshop dia ada function yang lebih advance lah. So kalau graphic designer yang hebat-hebat mungkin dia orang lebih prefer untuk guna Adobe ataupun Illustrator lah sebab lebih banyak benda yang dia boleh buat. Okay, tapi untuk basic bagi saya Canva dah memadai lah untuk bergantung pada apa yang kita cuba nak pamerkan lah pada hasil kerja kita. Okay, so kembali kepada Canva. So first kali kita start dengan kita kena register lah untuk menggunakan Canva ni. So bila kita nak register, macam misalnya kita sign up with email. So klik dekat sign up with email ni. Okay, so kita masukkan nama kat sini. Masukkan email. Okay, password. Create dulu yang simple. Okay, then tekan get start. Okay, so dia cakap dah ada lah. So yang belum ada boleh register lah. Okay, so bila register dia akan bagi verification dekat email dan sebagainya lah. Okay, so kita login. Okay, so bila kita masuk, ini adalah interface basic lah, okay, ataupun home ataupun landing page untuk Canva ni. Okay, so apa yang kita akan buat hari ni, okay, so saya cadang kita akan buat satu poster. Okay, poster mungkin kita akan paparkan sedikit maklumat berkenaan dengan subjek yang kita ajar, dan kita boleh letak poster tu dekat CDOS lah kemudian. Okay, so first kita akan, saya akan tunjukkan cara kita nak buat design tu secara manual. Okay, then lepas tu barulah kita pergi, saya akan tunjukkan macam mana Canva ni boleh singkatkan masa proses kita dan untuk dapat hasil lebih baik. Okay, for now untuk kita nak tengok tools yang available kat Canva ni, kita akan buat secara manual lah. Okay, so first kali bila kita nak create a new design, okay, kita tekan kat button create design kat atas, belah kanan atas ni. Okay, so kat sini dah ada dah few template ataupun design size yang ada, ataupun kita boleh masukkan custom dimension kat sini. Okay, so berapa tinggi dan berapa lebar dan berapa tinggi. Okay, so untuk case ini saya just nak gunakan poster. So since kita nak buat poster, just klik kat poster. Okay, so bila kita klik kat poster, dia akan buka satu lagi interface lah. Okay, di mana interface ni kita panggil sebagai interface untuk design lah. Okay, design interface. Alright, so first kali apa yang kita boleh buat, kita boleh namakan file kita. Okay, dekat sini belah kanan atas ni. Okay, so kita bagi tahu macam saya ini saya akan design satu poster untuk subjek sound design. Okay, so saya namakan dia sound design poster. Okay, so kita siapkan nama ni. Okay, untuk template ni saya akan terang kemudian lah. So kita akan tengok yang apa basic features yang ada dulu. Okay, macam yang saya cakap tadi, kita akan start dengan design secara manual lah. Okay, so kita design secara scratch. Okay, so first kali macam biasa kita akan masukkan background. So boleh tekan kat kiri ni, kita tengok ada background. Kat sini kita tekan background. Okay, so dekat sini ada banyak background yang ditawarkan lah.
So kita boleh je pilih dekat sini design background yang kita nak lah. Okay, so boleh pilih kat sini ada macam tema, okay, landscape, pattern, gradient dan sebagainya, abstract. So kita boleh pilih, okay, let's say kita boleh tekan kat sini, okay, dia akan load lah design tu kat sini. So kita boleh pilih lah apa yang kita rasa sesuai dengan design yang kita nak buat. Okay, so okay, kita pilih yang sedikit plain. Okay, let's say lah let's say contoh, okay, ni design yang pattern yang background yang saya pilih lah. Okay, seterusnya apa yang kita boleh buat, okay, kita akan masukkan teks, okay, kita akan masukkan teks kat poster ni. So kita boleh tekan je button teks kat sini. Okay, so bila kita tekan button teks kat kiri ni, so dia akan load a few template ataupun custom text yang kita boleh edit balik lah. Okay, so kita boleh pilih kat sini ataupun kita boleh je nak create scratch tag, kita tekan dekat sini, so dia akan create lah. Okay, so macam ni kalau nak kita boleh delete, tekan dia hit dia button delete. Okay, so that means kita boleh pakai features yang ditawarkan kat sini. Okay, contohnya saya nak guna yang ni kita tekan je kat sini. Okay, so dia akan create, dia akan masuk kat sini lah. Okay, dan kita boleh resize benda ni. Okay, kita just resize. Okay, dan kita move contoh kat situ. Okay, dan kita edit. Okay, kita edit macam ni. Saya nak buat untuk sound design. Kat sini saya masukkan kod subjek saya. Okay, so macam tu. Dan kita boleh ubah setiap font ni. So kita boleh ubah, kita tekan kat sini. So ada a few font lah kita boleh ubah lah. So that means kita tak perlu stick dengan apa yang template ditawarkan. So boleh pilih je. Okay, ada macam-macam kat sini. So, tapi saya mesti nak pakai yang asal ni lah. Okay, dan kita boleh ubah size dia. Okay, kita boleh ubah size dia yang memang dah ada kat sini. Ataupun kita boleh masuk je value kat sini contoh. Okay, dan kita boleh ubah dia punya color. Okay, dan bila dekat color ni okay, color kita boleh pilih kat sini palette yang dah ada ataupun dia dah create lah. Okay, kalau kita tengok kat sini gambar background ni, dia dah create dah tema color yang boleh kita gunakan lah. Okay, so that mean ni tema yang bersesuaian dengan background ni. So kalau kita pick color kat sini, dia akan complement dengan background yang kita gunakan lah. Okay, contoh macam itulah. Tapi bergantung lah, kalau kita tak nak guna, kita boleh pilih lah color apa yang kita nak. Alright. Okay, so saya masih nak kekalkan dengan warna hitam ni. Okay, seterusnya okay, dekat bawah ni maybe kita nak masukkan CLO untuk subjek ni lah. Okay, mungkin sebagai content lah saya share ni. Mungkin kita nak masukkan CLO untuk subjek ni. Okay, so kita boleh pilih lagi kat sini apa konsep yang kita nak lah. Okay, sini ada banyak. Kita boleh scroll. Okay, contohnya macam okay, saya nak gunakan yang ni. So kita just klik sini. Okay, dan kita resize. Say macam tu. Okay, dan macam biasa kita boleh edit benda ni. Okay, ini CLO 1. Okay. So content dia ni kita boleh ubah. Okay, kita boleh, saya dah sediakan tadi, kita just copy. Katakanlah benda ni terlalu banyak okay, jadi dia jadi macam ni. So apa kita boleh buat? Okay, first kali kita bertindak dekat sini.
Okay, apa kita boleh buat? Okay, sekarang tag ni dia grouping. Okay, so kita boleh create kat sini dan kita klik ungroup. So bila ungroup ni dia akan pecah lah. Right, so bila pecah ni kita boleh delete yang mana yang kita tak nak. Okay, contohnya kita tak nak ini. Okay, dan kita boleh ubah font apa yang kita nak. Okay, contoh macam tu. Kita boleh bold sikit, kita boleh ubah saiz dia ikut kesesuaian lah. Okay, contoh macam tu Alright, so then kita proceed dengan nombor 2. Okay, kita boleh delete ni since tadi kita dah ungroup dah. So kita boleh copy yang atas ni. Sama, still pakai shortcut yang biasa digunakan. Okay, then kita boleh masukkan ayat untuk selo kedua. Okay. Alright, dan seterusnya kita continue lah. Okay. Okay, kita linekan dia. Okay, so lebih kurang macam tu Okay, dan kita boleh select balik semua dan kita boleh group balik. Okay, dan kita boleh position lah. Okay, ikut kesesuaian dekat mana kita nak letak. Okay, dan dekat bawah tu maybe kita nak letak maklumat pensyarah. Okay, so kita boleh pilih lagi maklumat yang ada kat sini. Okay, contoh okay, let's say kalau saya nak pakai ini contoh tekan dia akan masuk, kita ubah. Okay, dan okay, sini kita boleh ubah. Okay, dan kat bawah ni maybe kita nak masukkan nombor telefon ataupun email lah contoh okay, dan maybe kita nak masukkan phone number.
Okay, untuk student nak contact dan sebagainya lah. Okay, so basically tu kita nak masukkan teks. Okay, dan kemudian maybe kita nak fine tunekan sikit, contohnya dekat part background ni tadi kita boleh select balik. Okay, let's say macam kita rasa tulisan kita susah nak baca, so kita boleh kurangkan sikit transparansi dah. Okay, contoh macam tu. Then okay, so nampak lebih senang nak baca lah. Alright, so seterusnya maybe kita nak masukkan, kita dah tengok teks, kita dah tengok background. Seterusnya kita tengok element function. Okay, dekat sini. So element ni that mean ini ada banyak koleksi elemen di sini yang kita boleh masukkan untuk complementkan kita punya design ni lah. Okay, ini bergantung pada kreativiti kita lah. Okay, so kat sini pun ada banyak kategori. So terpulang apa kategori yang kita nak pakai. So macam saya sekarang mungkin saya nak cuba pakai tengok daripada segi shape. Okay, ada banyak shape kat sini. So kita pilih je ini shape yang kita nak pakai. Contoh saya ambil shape ni So dia akan masuk kat sini. Okay, so kita boleh tukar color dia macam biasa, kita boleh tukar. Let's say saya nak pakai tone color ni. Contoh ambil ni. Okay, contoh. So then kita boleh rotate dia. Okay, saya nak rotate macam tu. Dia nak kecilkan sikit. Okay, then kita boleh duplicate, kita control C, control V. Okay, untuk duplicate, kita letak kat sini. Okay, kita tukar color yang lebih cerah sikit, dan kita duplicate satu. Okay, dah nak duplicate je, kita boleh tekan kat sini dan kita boleh tekan button sini untuk duplicate. So dia akan automatic create another one. Okay, contoh so dan sini color ni kita nak tukar, saya nak tukar color yang lebih cerah. Okay, contoh so kita select balik tiga-tiga. Okay, nak select tiga-tiga, satu dah select dan tekan hold button control kat keyboard. Okay, shift button shift, dan kita boleh select lebih lagi, kita boleh group. Okay, contoh macam tu. Dan okay, katalah saya nak letak kat sini dan nak letak dia belakang daripada tulisan tu lah. Okay, so kat sini kita dah select objek ni, tekan kat position, tekan backward. Okay, so dia akan hantar ke layer yang lebih bawah lah. Okay, so dalam layer belakang ni kita nak hantar kat belakang tulisan yang atas ni. Okay, sekali lagi position, tekan backward. Okay, so dia akan jadi macam tu lah. Okay, dan kita boleh mainkan dengan banyak elemen kat sini. Kita boleh cuba masukkan, contoh okay, kita nak masukkan line punya elemen. Okay, kat sini pun ada a few. Kita boleh pilih mana elemen yang kita nak. Contoh kita just nak masukkan ini. Okay, dan kita boleh ubah, nak besarkan dan sebagainya. Okay, kita boleh ubah color. Contoh. Okay. Alright, itu elemen lah. So ada banyak elemen yang boleh digunakan, gradient. Okay, kita boleh masukkan chart. Okay, dan grid picture dan bagai-bagai lagi lah. Okay, alright, yang seterusnya kita nak cuba tengok masukkan gambar foto. Okay, foto ni dia mean stock foto lah yang dibekalkan kat sini, dan kita boleh masukkan lah untuk complement dalam kita punya design. Okay, so untuk ni saya nak demonstrate. Kita boleh cuba search lah kat sini okay, sound wave contoh so dia akan relate something yang relate dengan sound wave lah. Okay, subjek ni subjek sound design kan. Okay, so mungkin saya nak masuk gambar ni, mungkin saya tengok color dia mungkin hampir sama, so kita tekan je, so dia akan masuk kat situ. Okay, dan kita boleh resize lah macam biasa. Okay, kita nak susun kan contoh kat situ. Okay, ataupun kita nak masuk dekat kawasan sini. Contoh contoh. Okay, macam yang saya cakap tadi, design ni agak subjektif. So macam saya cakap, saya bukannya design person. So mungkin hasil design saya ni bukan apa yang seperti yang anda harapkan lah. Okay, tapi just ni saya just nak demonstrate
macam mana mudahnya kita boleh pakai tool yang dipakai oleh Canva ni untuk hasilkan satu design lah. Okay. Okay, so roughly inilah hasil yang kita dapat. Contoh so saya berhasilkan benda ni dalam round lebih kurang 15 ke 20 minit lah. Right. Okay, let's say katalah kita dah suka dengan konten yang kita dah create ni. So kita boleh klik kat button ni. Okay, kalau share dia automatically dia boleh share ke social media dan sebagainya lah. Kita tekan share ni ada banyak kalau macam saya nak download, kita tekan button ni. Dan kat sini kita boleh pilih lah nak download file yang macam mana. Okay, high quality PNG, okay, JPEG, small size, PDF for print dan sebagainya lah. Okay, so kalau kita nak save bagi PNG, kita tekan kat sini. So dia akan bagi tahu sini size dia, size pixel, transfer background dan sebagainya. So kita tekan download dia. Cool. So dia akan siapkan lah. Okay, so benda ni dah siap. Okay, then kita boleh download. Kat sini kita tekan. So dia akan download lah design tu. Okay. Okay, so show in folder. Okay, ni design yang kita dah dapat tadi lah. Alright. Design kita dapat contoh kita boleh contoh so kita dapat lah design macam ni. Okay, so ini kita boleh masukkan lah dekat CDOS ataupun kita nak share ke WhatsApp dan sebagainya lah. Okay, contoh alright. Okay, so saya dah siap untuk continue editing Okay, so saya dah siap tunjuk basically macam mana kita nak hasilkan satu graphic design lah menggunakan Canva tool. Okay, sebenarnya kita balik kepada konten ataupun matlamat asal webinar kita pada hari ini. Sebenarnya macam mana kita nak buat video tu lebih menarik dan cepat. Macam kita tengok tajuk webinar kita lah kan. Nak enhance visual dan kita nak save time gunakan Canva. Okay, so kalau kita tengok ni design ni tak cantik. Ni saya design from scratch. So daripada apa yang mungkin cita rasa saya macam ni je. Okay. Okay, so kita pergi ke yang lebih advance sikit. So kita boleh tutup design ni. Okay, ataupun kita just pangkah je. Okay, so bila kita pangkah, kita balik ke home ni. Kita boleh tengok balik semua design yang kita ada. Kita boleh tekan kat all your design ni. So kat sini dia akan pamerkan lah. Okay, design-design yang kita dah buat lah. Okay, so untuk next ni okay, untuk yang next ni saya dah tunjuk macam mana kita nak create design yang cantik dan cepat. Okay, so kita tekan create design sekali lagi. Okay, contohnya kita nak buat something ni tadi, kita nak buat poster. Okay. Alright, kali ni macam mana kita nak buat lebih cepat? Okay, kita guna template ni. So kita tekan kat button template ni. Okay. So dekat template ni kita boleh pilih. Sebenarnya ada banyak. Okay. Ada banyak template dekat sini. So, alright, so kita boleh browse. Dan dia ada banyak juga kategori lah. Okay. Contohnya kat sini saya nak buat content sound design tadi, kita boleh tekan kat sini see all. Okay, alright. So kita dapat contoh kita nak pakai design ni. So, kita just tekan. Okay, so dia terus bawa benda ni. Okay, something macam ni. Then daripada sini baru kita edit lah. Okay. Kenapa dia tak save? Sepatutnya dia ada save kat sini. Ini yang tadi saya refresh balik sebab tadi dia tak keluar. Sebelum kita refresh dia keluar lah. Ni design kita yang tadi. Okay, so ni design kita yang baru. Okay, so template macam ni. Kita namakan ni sound design poster 2 contoh Okay, so di sini kita boleh just edit je. Contoh kat sini kita nak masukkan tadi code subjek. Okay. Dan kita boleh ubah sini. Okay. Dan tengok kita punya hasil kerja tu jadi lebih cepat lah. Okay. Dan benda-benda ni semua ni kita boleh ubah. Ini elemen-elemen yang dimasukkan dan disusun lah, dikompos. Okay, let's say kita nak kecilkan sikit.
Okay. So kita dapat something yang kita dapat edit daripada content yang lebih cepat lah. Okay, sebab template ni dah disiapkan. Okay. Okay, saya nak demonstrate kat sini. Let's say lah katalah kita nak pakai content yang kita dah create. Okay. Tapi kita nak complement dengan design yang template yang baru ni. Okay, so kita boleh buka yang ni. Yang kita tekan balik kat design tadi. So dia akan load satu lagi ni. Dan apa content kat sini kita boleh copy kita select contoh. Okay. Kita cuba tengok copy dan buka kat sini kita paste. Okay, so design ni dia akan masuk lah. Alright. Contoh lah, contoh. So ni kita boleh delete dulu ini. Dan kita boleh letak lah. Okay, sebagai contoh. Okay. Alright, so lagi cepat lah. That means kita boleh buat a few template. Okay, contoh katalah kita dah design sekat, kita rasa macam kita still rasa tak puas hati dengan content ni. Okay, so tak apa, kita boleh just tutup. Dan ni dia dah maklum di sini, all change, save. Okay, then kalau nak kita boleh create je design baru. Okay, contoh lah, contoh lagi. Kita create je ini new design. So mungkin kita rasa kita nak template yang lain. Okay, mungkin kita nak yang something yang macam ni contoh Okay, so sama ke? Kita boleh copy content yang ada kat sini. Copy, masuk kat sini. Okay, contoh ini kita tak nak contoh kita boleh buang ni. Kita paste je. Kita dah buat tu. Okay. Alright, so macam tu. So then apa lagi yang kita dah boleh enhance, mungkin kita nak ubah color dia. Mungkin kita nak ikut color tema yang diberikan lah. So color sini, dokumen color. So kita masukkan color ni. So dia akan complement lah dengan design yang ada tu. Alright, so something macam tu So color kita nak masuk ni. So dia dah complement dengan template design yang ada tu. Alright, so macam saya cakap tadi since content kita dah ada, kita gunakan template yang kita ada ni, kita boleh hasilkan something yang menarik dengan masa yang sangat cepat lah. Okay. Alright. Boleh So basically itulah konten utama yang saya nak share sebenarnya hari ni. Okay, mungkin konten tu sebenarnya tak banyak lah, tapi hopefully benda ni membantulah. Mungkin ramai yang dah tahu. Tapi saya assume masih ada kot mungkin yang antara kita yang tuan-tuan dan bapa mungkin yang tak pernah guna Canva ni. So saya galakkan mungkin kita boleh gunakan lah untuk cepatkan masa kita. Okay, contoh yang saya tunjuk ni tadi adalah poster, tapi kalau tuan-tuan nak explore sebenarnya dia ada banyak lagi lah. So recommended for you ni, kalau kita tengok kat sini dia ada macam-macam template design yang kita boleh gunakan. Okay, contoh kat sini kita ada education, infografik. Okay, untuk social media, contohnya kita go through. Untuk social media kita boleh buat untuk kita nak buat Instagram post, story, okay, Facebook post, okay, even animated social media. Okay, ini yang baru yang Canva yang boleh capability dia, kita boleh create simple video lah. Okay, tapi ini saya tak cover ini lah. Okay. Then apa lagi yang ada kat sini, kalau untuk nak buat event, kita nak buat flyer, poster, invitation card, brochure dan sebagainya, kita just boleh klik kat sini. Okay, untuk marketing tool. Alright, sama dokumen. Okay, A4 dokumen, letter, untuk letter, report dan sebagainya lah. Alright, mungkin saya boleh tunjuk something lah. Kita cuba tengok satu Contoh katakanlah kita nak buat untuk okay, infografik contoh kalau kita boleh tengok kat sini. Okay, so kat sini ada banyak contoh. So kita just boleh klik mana-mana template yang kita nak. Contohnya kita create ni. So bila kita
create dia automatically dia akan masuk kat sini lah. Okay, so apa yang kita boleh buat saya kongsi a few tip lah kat sini. Okay, kalau kita perasan kat sini, okay, let's say lah ini kita kata template. So template ni mungkin kelemahan yang ada pada Canva ni, since dia adalah template yang percuma, mungkin ramai yang menggunakan template yang sama. Okay, so macam mana kita nak buat benda ni a little bit different. Okay, so kita pergi kat homepage ni. So kita tengok dekat Learns. Okay, kita tekan dekat sekejap tekan kat Design School ni. Okay, dekat Design School ni, kejap So dekat bawah ni, okay, dia ada satu function colors. Okay, ni tip yang saya kongsi lah. Okay, so kita tekan dekat color ni. Okay, so dekat color ni, okay, kita boleh tekan kat color palette ideas. So bila kita tekan kat sini, dia dah bagi dah few palette yang ada. Okay, contohnya tadi design kita macam ni, color ni dia temanya mungkin, kita tengok sini mungkin merah dengan purple. Okay, so kita nak tukar. So mungkin kita nak pakai konsep color yang, contoh so kita pick random so mungkin kita nak pakai tema ni, upshore ni. So apa kita boleh buat, kita tekan kat sini. Okay, dia akan load something macam ni. Dan kita boleh copy ni. Sorry, my bad. Okay, kita copy kod ni. Okay, kita masuk kat sini dan kita boleh ubah color ni lah. Okay, ubah color ni. Okay, kita paste je kat sini. Okay, kita dapat ni. Okay, siap. Ini dia group. Okay, ni. Okay, kita paste balik. Cuba tengok sekali lagi. Okay, satu. Dan another one ni kita copy color ni contoh kita adjustkan copy ni. So kat sini kita ubah color ni. Okay, so kita dah dapat tone color yang berbeza lah. Okay, so sama kat sini kita boleh ubah ni. Okay, color ni kita boleh okay, kita boleh ambil ni. Dan yang bawah ni kita boleh ambil ni. Okay, right. So basically macam tu lah. Okay, so untuk background mungkin kita nak pakai combination color ni kita copy ni. Yes. Okay, sorry. Okay, kita tekan fit. Okay, so kita dah nampak perbezaan design yang kita buat dengan color yang asal. So a little bit different lah kat sini. Okay, so dari segi konten kita boleh ubah lah apa-apa konten ayat yang kita macam ni. Mungkin infografik yang berbentuk comparison, mungkin kita akan buat comparison lah. Okay, so itulah saya cakap contoh macam mana kita nak create, macam mana Canva ni boleh jimatkan masa kita untuk create simple graphic design lah. Okay, actually kalau kita explore more sebenarnya benda yang simple ni could be more kompleks dan lebih banyak konten lah. Okay, so depend pada kita lah. Kalau lagi banyak konten yang kita letak pada atas ni, so lagi banyak lah benda yang kita boleh compose pada graphic design tu. Tapi bergantung pada cita rasa masing-masing. Sebab mungkin ada orang yang suka konsep yang simple ataupun minimalis. Okay, so dia suka something yang kosong. Okay, mungkin ada orang yang dia suka yang lebih crowded dan sebagainya lah. Okay, so roughly itu saja. Okay, kita cuba tengok kat sini satu lagi function yang kadang-kadang saya guna. Okay, contoh katalah dekat sini kita nak masukkan gambar. Okay, kita boleh tekan features upload kat sini. Okay, so kat sini kita boleh upload image lah. Okay, kita upload image contoh. Okay, ni something gambar tadi saya dah ada ambil gambar. Okay, contoh gambar saya.
gambar yang tak seberapa ni. So kita upload kat sini, dia akan upload lah. Okay. Okay, dia take time sikit. Okay, so bila dah siap upload, dia akan ada dekat ruangan upload ni lah. Anytime kita buka profile kita, dekat upload ni memang akan ada image ni lah. So kita boleh tekan ni, dia akan masuk kat sini. Contoh contoh. So kita boleh resize. Siapa lah yang tak segak sangat ni kan. Okay, so contoh kat sini kita nak masuk kat sini. Tapi kita rasa mungkin background dia tu sedikit mengganggu. Okay, so kita nak just nak orang saja. Okay, sebenarnya dekat Canva ni dia ada function function ni. Okay, kita boleh tekan kat effect ni. Okay, oh sorry, yang tu saya rasa Pro punya function kot. Okay, kalau yang Pro punya version, kita boleh buat untuk remove background ni. Okay, so dekat yang free ni tak ada, sorry lah. Sebab saya ada satu lagi account yang saya pakai yang Pro lah. So dia ada, kita boleh buat ni, tak apa saya demo lah. Okay, so dekat effect ni ada banyak kita boleh ubah color. Okay, yang ni sama macam kita selalu guna IG lah. Right, dan apa yang kita boleh buat kat sini, ini effect Okay. Effect tu. Okay. Okay, so ni effect yang ada lah, yang ni. Okay, tapi ni mungkin keperluan tertentu lah untuk pakai. Tapi untuk nak remove background tu, dekat yang free version ni saya rasa tak ada lah. Okay, so siapa yang ada join yang pro version, kita ada effect untuk kita nak buang remove background ni. Okay, right. So okay, so roughly itu saja kot lah perkongsian saya. Kejap, maybe saya boleh tunjuk yang tadi tu. Kalau kita nak yang pro. Caps lock. Okay, contoh macam tadi kita create. Tak apa, kita try lah ini foto kita cuba. Contoh effect. Sini kita ada background remover. Tapi ini pun dia sebenarnya bergantung pada saiz gambar. Kadang-kadang dia boleh proses, kadang-kadang dia tak boleh proses. Okay, so macam gambar ni dia boleh proses lah. So dia jadilah macam tu. Contoh ini bagi siapa yang
ada pro punya account lah, right? Contoh kalau kita cuba tengok. Oh, dia boleh buat tak? Okay, still dia take time sikit lah untuk proses Okay, so dia berjaya buang Okay, so untuk crop ni contoh kita nak kat tu. Okay, contoh macam tadi so kita dapat design yang simple lah macam saya cakap. Benda ni kalau kita nak buat dalam Photoshop, actually dia agak bukanlah susah agak renyah sebab kita nak kena pin point to point lah untuk dapatkan background yang clean. Okay, sebab background tadi sebenarnya agak kompleks lah, so scene dia still boleh trace lagi lah. Okay, so saya cakap lah akaun berbayar still akan dapat features yang lebih lah. Okay, so bergantung kepada keperluan anda lah. Okay, dan untuk yang berbayar ni dia ada template yang lebih banyak lah. Okay, template yang lebih banyak dan kita boleh lebih hasilkan something yang lebih banyak lah. Alright, so saya rasa itu saja perkongsian saya untuk hari ni. So hopefully benda ni membantulah. So itu saja saya rasa. Saya serahkan balik kepada moderator Cik Syah. Okay, ataupun kita buka kepada soalan. Kalau ada apa-apa soalan untuk ditanyakan. Okey, terima kasih kepada Encik Izhardi atas perkongsian sebentar tadi. Saya pun baru tahulah rupanya Encik Izhar ni pakar ni kalau ikut dalam bidang Canva ni. So maksudnya boleh lepas ni ditarik untuk mengajar Canva mungkin lah boleh kan, sebab kepakaran pun dah boleh lah untuk mengajar student. Jadi kita buka sesi Q&A. So siapa yang ada soalan boleh angkat tangan ataupun boleh unmute mikrofon di PC ataupun laptop masing-masing. Okey, Cik Rizal nampaknya macam ada soalan. So Cik Rizal boleh unmute mikrofon di komputer. Cik Rizal boleh unmute dulu. Mic ada problem. Okay. Cik Rizal boleh masuk dalam bahagian meeting chat. So boleh tanya soalan dekat situ. Tak apa, dia nak tulis tak apa. Bawah sikit Cik Rizal. Tak nampak tu. PC apa tu, apa yang cuba disampaikan ni Cik Rizal ni? PC tak ada mic.
Okey, sementara Cik Rizal bertulis soalan. So jika ada soalan daripada tuan-tuan atau puan-puan yang lain, boleh juga sama ada angkat tangan ataupun unmute mikrofon anda masing-masing. Okey, boleh kah? Ada soalan apa-apa kah? Jadi pakar-pakar design janganlah tanya, segan kita. Saya tahu kat DRV tu sebenarnya lagi ramai sebenarnya yang pandai design. Okey, ada soalan? Izzat dengar tak Izzat? Ada dengar. Okey. Cik Rizal dia nak bagi tahu, Okey. dia kata PC ni tak ada mic, dia kata. Nak capture sound. Oh, okey. Nampak tak? Alright. Tu yang dia tulis tu. Oh. Okey lah, tapi dia boleh dengar ke apa yang kita sampaikan kan? Jangan communicate dengan student. Okey. Tak apa, nanti kita utarakanlah masalah Cik Rizal tu kepada pihak yang berkenaan untuk kita cuba selesaikanlah masalah Cik Rizal tu. Tak, masa duk mengajar tadi. Nak tanya lah. Okey. Tapi PC ni dia tak boleh. Tak apa, tanya sekarang. Ada soalan apa nak tanya? Tak apa, dia tak ada apa. Okey, presentation yang bagus. Okey, terima kasih. Ada lagi ke yang lain-lain? Kau ada nak tanya apa-apa sikit-sikit? Hashimi Lazim dia nak tanya kot. Tak ada yang angkat tangan lagi. Okey, ada sebarang soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya sikit. Saya daripada Politeknik Shah Alam, Nurdini. Okey. Tanya dia butang save ni tak ada ke? Dia cuma semua terus download je. Butang save. Saya pun mungkin terlepas pandang. Oh, okey, tak apa. Okey, terima kasih untuk soalan tu Okey, kalau berkenaan dengan save tu, sebenarnya any design yang kita buat tu, dia automatically dia dah save. Kalau kita perasan dekat, kita tengok dekat, saya share balik screen Okey, so kalau kita tengok kat sini, any change yang kita buat, contoh kalau kita masukkan teks. Okey, contoh kat sini Cik Rizal, screen belum dapat tengok yang Canva ni. Oh, sekejap sorry. Tak dapat tengok. Nampak tak? Okey. Okey contoh untuk balik pada soalan tadi, kita save kita contoh kita masukkan teks sini Ini apa yang kita buat kalau kita pasang kat atas ni dia terus save. Contoh kita cuba tengok ni unsave change Okay, so kalau ni maksudnya dia tak save lagi Kalau kita tunggu sekejap ni dia dah ubah all change save, maksudnya dia dah save, automatically save. Okay, so apa perubahan yang kita akan buat tu dia akan ambil sedikit masa, dia akan terus save lah. Dia sama macam kita buat edit dokumen dalam Google Drive. Konsep dia sama. Okay, so hopefully menjawab soalan. Sama. Okey. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Izzat, kalau kita dia dah change save, kita nak undo balik boleh lagi ke atau dia dah macam tu je? Okey, kalau kita alright, okey. Terima kasih soalan tu. Okey. Katakanlah kita sekarang all change dah save tapi kita masih dalam session yang sama lah. So kita still boleh undo. Kat sini ada button undo ataupun kita boleh tekan Ctrl Z lah. Okey, so kita boleh undo lagi kat sini. Contoh okey. Kita boleh buang balik. So dia unsave change dan kemudian dia akan save balik lah kemudian nanti. Tapi kalau kita dah keluar pada design tu, saya tak pasti untuk button undo dengan redo ni still ada.
Okay, maksudnya contohnya katalah, okay, ni kita dah save. Okay, then kita tutup dulu design ni. Okay, so kalau kita create balik design ni, kalau kita refresh. Okay, contohnya kita buka balik design tu. So yang undo tadi kita tak boleh undo. Okay, so that mean bila kita dalam satu session, kita buat apa-apa perubahan, dia dah automatically save. Dan kalau kita nak undo, kita boleh undo dekat situ. Okay, tapi once kita dah tutup editor, kita buka balik, dah tak boleh undo lah. Okay, so tu mungkin kekangan yang ada sedikit dekat Canva ni lah. Okay, sebab tapi saya rasa kalau dekat, even kalau dekat Photoshop pun, kalau kita dah close session tu, dia tak, history tu dah tak ada rasanya. Okay, kalau kita dah close file tu kan, saya tak not really sure lah sebab tu. Tapi hopefully menjawab lah soalan ni dalam Canva ni. Okay. Baik, terima kasih Cik Izzah. Sama. Maksudnya kita kalau baiknya selamat download teruslah yang kita buat tu. Okay, dia nak kata tak download terus pun tak ada masalah. Cuma tadi soalan dia macam, okay, kita dah buat something, okay, let's say kita dah set edit. Lepas tu kita edit, tiba-tiba kita edit pergi ke depan tu, kita rasa macam design kita yang sekarang tu dah lagi tak cantik daripada yang tadi. So dalam masa yang sama kita boleh undo lah macam tadi kan. Okay, katalah ni design asal. Okay, then kita ubah ni kan, betul tak? Bila kita ubah, ini yang later dia akan save. Okay, tapi kita rasa yang tadi tu lagi cantik, so kita boleh undo. Okay, so bila kita undo ni, bila kita save tu, kita akan, kalau kita download, kita akan download yang version ni lah. Okay, dan kalau kita download version yang dah ubah ni, kita akan dapat yang version yang dah ubah lah. Design tu tak hilang, cuma progress tu dia hilang. Okay. So hopefully menjawab lah. Okay. Alright, boleh ke? Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Cik Izzah nak tanya lagi. Boleh. Trial version ni, dia ada Okay. tempoh ke atau boleh guna selagi, ataupun kalau nak baru kena create lagi? Oh, trial version okay, saya rasa term dia bukannya trial version lah. Saya rasa yang free version. Saya rasa kalau kita dah daftar tu, kita boleh guna je free sampai bila-bila. Cuma kita kena login profile tu lah. Cuma bila kita pakai profile yang free tadi ni, features dia mungkin sedikit limit lah. Ada limitation lah dekat features yang ada tu. Okay, contohnya macam yang tadi yang saya tunjuk untuk nak remove background tu, kalau kita pakai yang free punya package, tak ada lah features tu. Tapi sebenarnya kalau untuk nak buat design yang simple, saya rasa memadai yang free tu pun. Okay, kita tak perlu register banyak kali lah. As long kita ingat lah email yang kita gunakan untuk register dan password untuk kita login ke Canva ni. Okay, baik, faham. Okay. Terima kasih Cik So Izzah. dia menjawab lah sebab sebenarnya saya pun masih baru dengan Canva ni. Saya guna lebih kurang baru sebulan je. Okay, baik, faham. Terima kasih. Okay, sama. Okay, rasanya kita masih buka peluang lah untuk ini soalan. Ada lagi ke soalan? Okay, kalau template, okay, kalau kita tunggu lagi kalau ada soalan. Tapi kalau kita template, kalau kita go for education section ni, soalnya banyak something yang kita boleh create under education lah. So I mean ada yang lesson plan, worksheet dan sebagainya lah. Okay, kalau lesson plan ni template lesson plan lah. So mungkin lesson plan kita lepas ni untuk kita nak distribute kepada pelajar, kita boleh buat yang dalam bentuk yang grafik lebih menarik lah. Okay, sebab biasalah fitrah manusia kan, so kita akan tengok yang cantik. Okay, daripada kita bagi yang format yang mungkin simple dalam bentuk Word, mungkin kita boleh design sikit dalam Canva dan kita bagi pada student lah. Okay, cuma template ni kita kena tengok kesesuaian dengan kita punya pengajian lah. Okay, contohnya kalau dalam bentuk mingguan ni, dalam bentuk harian ni mungkin kita boleh ubah dalam bentuk week 1, week 2 dan sebagainya lah. Okay.
Tu sekadar kongsian tambahan lah. Ada banyak lah sini, ada worksheet. Banyak sebenarnya template-template yang ada kat sini. Tapi bergantung kepada kita punya ni. Okay, even untuk storyboard pun ada. Ni kalau yang nak buat kerja design production video production, mungkin nak buat storyboard, kat sini ada few template lah yang kita boleh gunakan. Okay, sebenarnya agak menarik sebenarnya apa yang ditawarkan oleh Canva ni sebenarnya. Okay, dan saya pun banyak lagi sebenarnya yang saya tak sempat nak explore. Dan of course lah yang paling menarik sebenarnya kalau kita tengok kat Canva ni, dekat part learn ni, dekat design school ni. Kat design school ni sebenarnya terlalu banyak lah resource kalau siapa yang nak belajar buat graphic design. Okay, dia ada video, dia ada few lah, ada banyak part yang kita boleh tengok kat sini sebenarnya, selain bila kita rujukan YouTube dan sebagainya. Okay, so ada apa-apa lagi soalan yang mungkin kita boleh share pengetahuan kat sini? Okay. Ada? So Cik Syam macam mana? Kita nak buka lagi. Okey tuan-tuan dan puan-puan, adakah lagi ada soalan-soalan? Jika tiada, mungkin kita boleh tutup sesi webinar hari ini. Semua sekali lagi lah, soalan terakhir mungkin daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, nampaknya mungkin dah tiada soalan. Baik, Okey, kejap kalau terima kasih ya semua. Kalau tak ada soalan, so saya tutup dulu majlis kongsian Canva kita pada hari ini. So hopefully apa yang dikongsikan hari ini, walaupun mungkin tak banyak, sedikit tu mungkin ada pengetahuan baru lah yang tuan-tuan dapat daripada saya hari ni. So hopefully macam tu lah. Okay, so macam saya cakap tadi, saya pun bukan orang yang pakar dalam graphic design. So saya minta maaf jika ada sebarang kekurangan yang sepanjang penyampaian saya ni lah. Okay, dan saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada unit e-learning PTSS sebab bagi peluang untuk saya kongsi lah pengetahuan sikit tentang apa yang saya boleh kongsi lah mengenai Canva ni. So terima kasih banyak-banyak lah kepada e-learning PTSS atas platform perkongsian ni. Okay, so saya serahkan balik kepada moderator kita Cik Syah, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.